Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Puan Bahijah dan rakan-rakan. Nama saya Siti Mariam binti Ahmad, bernamba matrik Kandi 2019 1087266. Pada hari ini saya akan berkongsi tentang dua isu semasa yang berkaitan dengan pengurusan sumber manusia. Isu pertama di dalam Sinar Harian pada tarikh 29 November 2020 adalah tentang peranan majikan dalam menangani penularan COVID-19. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM meminta majikan di negara ini memainkan peranan lebih besar dalam usaha menangani penularan jangkitan coronavirus COVID-19 dalam kalangan pekerja bukan warga negara. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, terdapat beberapa faktor yang menyumbang kepada penularan penyakit berjangkit dalam kalangan pekerja seperti isu tempat penginapan, kebersihan kendiri dan persekitaran di tempat tinggal serta tempat kerja. Selaras dengan Akta Standard Minimum Perumahan dan Kemudahan Pekerja 1990, Akta 446, masalah penginapan pekerja bukan warga negara yang sempit dan sesak perlu ditangani segera bagi memastikan ia tidak menjadi punca penularan jangkitan COVID-19 dan lain-lain penyakit berjangkit. KKM juga menyambut baik tindakan penguatkuasaan Akta 446 ini oleh pihak Kementerian Sumber Manusia ke atas pihak majikan yang gagal mematuhi ketetapan akta tersebut. Menurutnya, pihaknya memandang serius peningkatan penularan jangkitan COVID-19 di tempat kerja, lebih-lebih lagi dalam kalangan pekerja bukan warga negara. Seterusnya, isu kedua di dalam Sinar Harian pada tarikh 3 Disember 2020 bertajuk COVID-19 hampir 100,000 diberhentikan kerja sehingga November. Seramai 99,696 orang diberhentikan kerja berdasarkan rekod sistem insurans pekerjaan SIP bermula Januari sehingga 27 November tahun ini. Timbalan Menteri Sumber Manusia Awang Hashim berkata, antara sebab-sebab kehilangan pekerjaan dilaporkan pekerja adalah penutupan perniagaan dan pengecilan tenaga kerja. Selain itu ialah Voluntary Separation Scheme VSS dan Mutual Separation Scheme MSS. Seterusnya, syarikat mengalami masalah kewangan kritikal diikuti dengan penutupan separa partial closure. Faktor lain ialah pengambil alihan syarikat acquisition of company dan penempatan semula syarikat. Faktor-faktor di atas adalah disebabkan oleh tekanan dialami oleh semua industri secara global disebabkan pandemik COVID-19 yang di luar kawalan. Berdasarkan rekod SIP sehingga 27 November 2020, bilangan kehilangan pekerjaan melibatkan kategori pengurus seramai 13,109 orang, kategori profesional pula melibatkan 26,079 orang dan kategori juruteknik serta profesional bersekutu adalah seramai 19,095 orang. Seterusnya, terdapat dua fungsi pengurusan sumber manusia yang berkaitan dengan isu. Yang pertama adalah fungsi keselamatan dan kesihatan dan yang kedua adalah fungsi pampasan. Fungsi keselamatan dan kesihatan adalah bertujuan melindungi kesihatan, keselamatan dan kebajikan pekerja serta melibatkan program-program yang berkaitan di tempat kerja. Ia juga merupakan tanggungjawab majikan di bawah Akta Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan 1994 Malaysia, melakukan ujian saringan untuk memastikan tahap kesihatan pekerja terjamin. Bagi isu kedua adalah fungsi pampasan, di mana pampasan ialah bayaran keuangan atau bukan keuangan seperti upah dan gaji yang dibayar kepada pekerja yang diberhentikan. Pampasan melibatkan pentadbiran gaji, insentif dan faedah termasuk bonus, kenaikan dan saham syarikat yang diberikan kepada pekerja. Akhir sekali, terdapat beberapa cadangan dan penyelesaian bagi isu pertama dan isu kedua.
Isu pertama adalah kos pemeriksaan oleh pengamal atau pegawai perubatan berdaftar perlu ditanggung oleh majikan selaras peruntukan mengikut Seksyen 60F Akta Kerja 1955. Bagi golongan yang diberhentikan kerja, mereka diberi perlindungan di bawah Akta SIP Akta 800 tertakluk had gaji maksimum RM8,000. Program subsidi upah disasarkan bagi golongan B40 oleh kerajaan. Bagi isu yang kedua pula, Ketua Pengarah Kesihatan telah pun meninjau aktiviti di lapangan kerja dan tapak bina telah ditutup di bawah Seksyen 18 1F Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342 pada 27 November 2020 bagi tujuan pembersihan dan disinfeksi. Sekian sahaja perkongsian mengenai isu semasa berkaitan pengurusan sumber manusia. Terima kasih.